استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام وصحابه العظام. شيخ لله من لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولم تكن خامسا فتهلك. Jadilah kamu orang yang alim, ataupun orang yang belajar, ataupun orang yang mendengar, ataupun orang yang suka, tetapi jangan kamu jadi golongan yang kelima. Pada hadis yang lain Nabi juga bersabda, golongan yang kelima itu ialah yang tidak mencintai ilmu dan ahlinya. Fatahlik, binasalah ia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, yakni bersusah payah untuk menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkan jalan baginya menuju syurga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam kepada amal dan amal itu hanya mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi lagi saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa surau ini, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada sesi kali ini. Setiap hari Ahad minggu yang ketiga ataupun Ahad ketiga. Nak sebut minggu ni kadang-kadang keliru. Di Ahad ketiga setiap bulan, InsyaAllah kita akan menyelusuri, berbincang, menadah kitab pada kitab Minhajul Abidin. Dan apa itu Minhajul Abidin? Iaitu manhaj, cara. Abid, cara untuk menjadi hamba Allah yang beribadah. Menjadi hamba Allah yang beribadah. Pada sesi yang lalu telah kita bicarakan berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kepada orang yang beribadah itu. Dan telah saya terangkan juga pada puan-puan berkenaan dengan fahaman kami berkenaan dengan ibadah. Pada fahaman kami mudah saja untuk memahami ibadah itu supaya kita memahami juga kepada apa yang ingin dibicarakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Mengapa Al-Imam Al-Ghazali mengarang kitab Minhajul Abidin? Kerana ingin membincangkan berkenaan dengan perihal ibadah. Masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang beribadah. Matlamat-matlamat yang perlu diperolehi oleh orang-orang yang beribadah. Sasaran-sasaran yang perlu dituju oleh orang-orang yang beribadah. Kerana hidup kita ini hanya sematanya beribadah kepada Allah. Jadi cukup ke ibadah kita itu hanya pada tahap
yang kita rasa ni kita dah buat ibadah dah. Jadi kita kena tahu yang kita buat ni dah ibadah ke belum? Yang kita semayang ni betul ke dah ibadah dah? Dah ibadah dah dengan semayang ni? Maksudnya kita kena tahu. Jadi tahu itu daripada sudut ilmu. Kena tahu lah. Ilmu kena ada. Ilmu apa kena ada tuan? Ilmu apa nak menyempurnakan ibadah ni? Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ni tiga ilmu ni ilmu yang menyempurnakan ibadah kita. Kalau fiqh saja tak cukup tuan. Kalau setakat fiqh pada pahaman guru-guru kami, kalau setakat fiqh ibadah hanya pada tahap betul saja. Ibadah hanya pada tahap sah dalam bahasa Arab. Sah. Atau sahih, benar betul kepada ibadah itu. Betul. Tetapi betul saja tidak akan mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah nak contohnya solat, sesungguhnya solat itu mencegah kemungkaran dan kejahatan. Sekadar betul saja dari sudut fiqh belum mampu lagi untuk mencegah daripada kemungkaran dan kejahatan. Pasal itulah semayang kita masih belum boleh mencegah kemungkaran dan kejahatan. Sebab apa? Ada kemungkinan solat kita hanya pada tahap betul sahaja. Kenapa adanya pada tahap-tahap ni? Supaya kita mudah faham. Jangan rasa berpuas hati hanya sudah beribadah. Aku dah semayang dah, tak puas hati. Aku dah puasa dah, aku dah zakat dah, aku dah bersedekah, aku dah itu, aku dah ini. Merasa cukup itu adalah suatu kekurangan sebenarnya. Merasa cukup itu sebenarnya kekurangan. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, kalau kamu merasakan kamu berilmu, itu menandakan kamu belum berilmu. Kamu yang rasa. Kalau kamu merasa kamu ini orang yang pemurah, suka menderma, sebenarnya kamu belum lagi. Itu kamu yang rasa. Maknanya bila timbul rasa, percayalah bahawa perasaan itu ditimbulkan oleh syaitan. Syaitan timbulkan. Rasa apa tu nama dia? Ujub. Ujub, merasa diri dia. Dia ukur diri dia sendiri. Dia rasa diri dia ada ilmu. Dia rasa diri dia pandai. Dia rasa diri dia dah dekat dengan Allah. Dia rasa. Jadi pada kerana itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah nak membawa kita kepada hakikat sebenarnya beribadah kepada Allah. Dia nak bawa hakikat. Hakikat tu apa? Kebenaran. Benarlah kita ini beribadah. Jadi betul saja dari sudut fiqh. Yang kedua, ibadah mesti pada tahap, kalau yang lepas kita belajar dah, pada tahap apa tuan? Benar. Mesti benar ibadah kita. Benar nak nilai pakai ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Nak bagi benarnya ibadah ni, iaitu pegangan kita, keyakinan kita itu mesti benar. Kerana itu di dalam ibadah itu ditunjangkan oleh tauhid. Isi bagi ibadah ialah tauhid. Kerana tauhid itu ialah ibadah pada batin. Kita ada ibadah dari sudut zahir, kita juga ada ibadah dari sudut batin. Apa pandangan tuan-tuan? Kita semayang tetapi tidak ada khusyuk. Semayang tapi tak khusyuk. Semayang kita sah tak? Sah kalau menurut fiqh itu semuanya selesai, rukunnya selesai, syarat sahnya selesai, tidak melakukan perkara membatalkan semayang. Maka selesai dari sudut sahnya. Tapi dari sudut benarnya, dari sudut jelasnya, ibadah itu macam mana? Maka kalau hukum semayang 5 waktu sehari semalam, hukumnya apa? Wajib.
Apa hukum khusyuk? Takkan nak panggil sunat? Apa hukum ikhlas? Hukum ikhlas dalam sembahyang, hukumnya takkan nak sebut sunat? Nah, hukum tawaddu', hukum syukur, hukum ikhlas, hukum raja, berharap kepada Allah. Kalau sebut hukum lah, hukum ni hukum syarak. Ada 5 hukum syarak: wajib, sunat, makruh, harus, haram. Nak letak mana hukum ikhlas? Hukumnya wajib. Takkan letak sunat. Nah, ada dapat pahala, tak ada tak dapat apa-apa. Boleh jugalah faham macam tu. Nah, tapi pada hukumnya mesti wajib adanya ikhlas di dalam ibadah. Maka tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, kerana itulah perbincangan berkenaan dengan keadaan hati ini adalah perbincangan berkenaan dengan ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf. Dan saya dah beritahu pada tuan-tuan, pegangan kami, iaitu pegangan saya dan para guru kami, menafsirkan atau berpegang kepada definisi tasawuf itu apa. Nak katakan tuan-tuan anak murid saya lah, apa bukti? Nah, bukti orang tanya nanti, Ustaz Jo mengajar tasawuf. Nah, apa erti tasawuf menurut pandangan dia dan guru dia? Jenuh. Kalau tak ingat, jangan tuan-tuan mengaku murid saya. Nah, kali lagi kena ingat hak ni. Nah, supaya nanti bila orang tanya pasal tasawuf, orang nak tanya dulu siapa guru. Betul? Siapa guru? Jadi menurut pandangan kami, iaitu pegangan kami. Nah, bukan pandangan kami pun. Nah, pandangan ni pandangan para ulama yang kami ikut. Kerana definisi kepada tasawuf tu banyak. Nah, ada hampir lebih pada 1000 definisi tasawuf. Nah, tapi nak pegang yang mana satu? Nah, jadi tuan dah berguru dengan saya, kena pakai yang hak saya. Esok guru dengan orang lain pakai hak orang lain. Nah, jadi menurut pandangan kami, tasawuf itu ialah mensifatkan sifat diri dengan sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tasawuf bagi pegangan kami. Mensifatkan sifat diri dengan sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat apa? Sifat zahirnya dan sifat batinnya, dua-dua sekali. Sifat ibadahnya, sifat apa lagi? Sifat hidupnya, sifat berdirinya, sifat berjalannya, sifat makannya, semua ada sifat. Nah, Nabi makan ada sifat tak? Adalah sifat makan Nabi. Dia duduk, dia basuh tangan, dia mulakan kanan, tu sifat lah. Nah, pada semayang tu ada sifat tak? Adalah sifat semayang. Kalau kita tak sifatkan sifat semayang tu, nak panggil apa? Semayang macam mana kalau tak ada sifat? Tak ada rukuk, tak ada sujud, tu sifat lah. Nah, itu sifat zahir. Sifat batinnya, Nabi solat khusyuk, Nabi solat tu tawaddu', Nabi solat tu ikhlas, Nabi solat itu ada raja. Ini semua yang kita nak sifatkan. Jadi orang belajar tasawuf, kesannya apa? Kesannya pada sifat dia lah. Ini belajar tasawuf, sifat tak ada. Nah, dia hanya berbangga dengan berkata-kata yang berbunga-bunga. Boleh menerang. Boleh menerang. Allah itu di sebalik kaca, di sebalik itu pumpang-pumpang, semayang tidak. Nah, apa daripada faedah belajar tasawuf? Faedah belajar tasawuf ialah kita dapat mensifatkan diri kita ni dengan sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadah-ibadah ini boleh mensifatkan diri kita. Ibadah-ibadah yang kita buat ni boleh mensifatkan diri kita, tapi ibadah yang sempurna sahaja.
yang mampu mensifatkan sifat diri kita ni. Sebab Nabi Muhammad ibadah tak? Nabi Muhammad semayang tak? Jadi kalau kita semayang macam mana semayang Nabi Muhammad SAW, baru kita boleh dapat bersifat dengan sifat Nabi. Nabi puasa tak? Kita kena puasa macam mana puasa Nabi. Nabi sedekah tak? Kita kena sedekah macam mana sedekah Nabi. Nah, bukan hanya kepada sudut zahirnya. Zahir memanglah kita nampak Nabi itu bagi sedekah. Batin Nabi. Nah, maka bicara kebatinan ini. Inilah namanya ilmu batin. Ni faham ilmu batin, hak tu. Kebal. Nafkah batin, ya dia faham hak tu. Inilah masalah dia. Orang lelaki nafkah batin apa? Tu. Hak yang tu, yang berjunub jimat tu. Nah, itu bukan nafkah batin, itu pun zahir lagi. Rasa tak? Zahir lah. Nafkah batin apa? Memberi ketenangan, beri ilmu, itu nafkah. Nah, suami kena beri ilmu pada isteri, kena ajar isteri, itu nafkah. Tak mampu aja, kena bagi dia belajar. Dia nak pergi kelas, kena bagi. Nah, dia tak nak pergi kelas, kena suruh. Nah, kalau kita tak mampu aja. Kerana itu nafkah. Nah, jangan duk kira nafkah tu hanya pada bagi pakai, bagi makan, bagi rumah. Kemudian kita marah. Tak cukup lagi kah? Pasal tu dia lawan kita, pasal tak cukup. Nah, kita bagi tahu, kita nasihat tak mau dengar. Maknanya tak cukup nafkah. Bukan tak cukup hak nafkah zahir tu. Tak cukup hak nafkah batin. Apa dia yang tak cukup? Ilmu dia tak cukup. Sampai dia tak mau taat pada kita. Nah, ilmu dia, pengetahuan dia, pemahaman dia. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka berumah tangga juga ibadah atau tidak? Ibadah. Nah, perkahwinan ni ibadah atau juga? Ibadah. Tuan-tuan sedang beribadah tak dalam perkahwinan sekarang? Dia soalan dia. Soalan dia. Tuan-tuan sedang beribadah ke tidak di dalam perkahwinan tuan-tuan? Kalau beribadah, tuan-tuan kena sifatkan perkahwinan tuan-tuan dengan sifat perkahwinan baginda Nabi Muhammad SAW. Barulah ibadah sepanjang perkahwinan tuan-tuan. Cara layan isteri, cara kita mendudukkan isteri, cara kita mendidik isteri, semuanya mesti mensifatkan dengan sifat baginda Nabi. Sebab Nabi yang ajar kita ibadah kan. Betul tak? Nah, jadi kita tak boleh ibadah ikut kepala otak kita. Kena ikut sifat baginda Nabi SAW. Nah, jadi sifat apa yang dimaksudkan di sini? Sifat ibadah. Sifat ibadah dari sudut zahir dan sifat ibadah dari sudut batin. Sifat ibadah pada sudut batin itulah sebenarnya yang akan memberi kesan kepada diri kita. Nah, setakat sifat ibadah yang luar ini, dia hanya mampu memberi gambaran saja. Gambar saja. Nah, tuan-tuan tadi nampak semayang tak? Gambar semayang tu ada. Nampak semayang tu ada. Tahu tak tuan-tuan, saya tahu tak tuan-tuan ni semayang betul ke tak? Allah, saya tak tahu. Nah, sembahyang yang betul tu dari sudut fiqh tu nampaklah. Nampak. Tapi dari sudut tauhid tang tadi tu sembahyangnya, dari sudut khusyuk, ikhlas, tawakalnya, tahu? Saya tak tahu. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jangan cukup berpuas hati dengan ibadah hanya betul saja. Jadi mari tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, kerana itu ibadah mesti didasar kepada ilmu. Jadi kita dah sebut pada 3 ilmu yang menjadi dasar kepada agama. Nah, dasar agama. Jadi agama itu apa? Agama itu ibadah. Agama itu ibadah. Agama itu pengabdian. Nah, pengabdian diri kepada Allah. Itu agama. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian,
agama itu tak cukup hanya dipercayai saja. Nah, ada ramai orang percaya Allah ada, tapi berapa ramai yang sembah Allah? Yang percaya ada Allah pun tak sembah Allah. Yang percaya ada Allah pun tak sembahyang. Yang sembahyang pun tak percaya pada Allah. Ada juga. Macam-macam ragam. Nah, pasal tu Imam Al-Ghazali buat kitab ni. Nah, yang percaya pada Allah pun tak ibadah. Yang beribadah pun tak percaya pada Allah. Pun ada juga masalah tu. Sembahyang dah. Puasa dah. Buat ibadah. Tapi bila Allah berikan ujian, dia tak nampak ujian itu juga sebagai ibadah. Sabar terhadap ujian itu juga ibadah juga. Dia tak nampak benda tu. Nah, dia tak nampak sabar itu juga ibadah. Sebab dia hanya nampak ibadah itu hanya kepada amalan-amalan khusus. Dia tak nampak ibadah itu ialah sepanjang hidup dia. Seluruh kehidupan dia itu mesti ibadah. Duduk dia, makan dia, minum dia, melihat dia, berbicara dia. Kadang-kadang ada orang yang dinilai dosa walaupun mulut dia tak cakap. Walaupun mulut dia tidak bersangka, tapi hati dia. Mulut tak kata apa orang tu macam ni, orang tu macam tu. Mulut tak kata, tapi hati dia kata. Apa tu? Hati. Pun rosak jugalah. Rosak yang mana yang rosak? Hati dia rosak. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka pada masalah kebatinan, ilmu batin, maka pada ilmu batin itu ialah ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu kebatinan itu sebenarnya ilmu tasawuf. Macam saya pun mengajar seni mempertahankan diri. Mengajar silat. Saya mengajar silat. Sebab saya ambil pada pak mentua saya. Pak mentua saya tok guru silat. Pasal itu tak berani sangat dengan orang rumah. Dia anak tok guru. Kan? Jadi dia tok guru silat. Dia memiliki silat. Pasal silat tu daripada pak dia pada tok dia daripada moyang dia. Jadi saya pula bawa pula ini. Jadi bila saya kata seni mempertahankan diri, atas silat tu, kerana itu silat itu hanya memang betul seni mempertahankan diri, tapi seni mempertahankan diri yang mana? Setakat silat yang luar tu, itu seni mempertahankan diri luaran. Nak tepih, nak kuih, nak ni, orang tumbuk, orang terajang, itu pun belajar. Tapi pasal itu dalam silat ada seni mempertahankan diri yang betul-betul ada. Dia ada gabungan dia. Dia bukan hanya belajar tumbuk, terajang, nak kuih, bukan itu saja. Pasal itu hari ini orang belajar silat pun dah tak betul ya. Belajar silat lagi teruk. Sepatutnya orang belajar silat lebih kenal Allah Taala. Orang belajar silat lebih tunduk keadaan diri dia. Dia ada sifat dia. Hari ini orang silat pun bergaduh sama sendiri. Kenapa jadi gitu? Ambil subjek yang dia suka je. Yang dia nak belajar dalam silat apa dia? Belajar tumuk-tumuk, belajar tepih, belajar boleh kerak kepala orang tu ketang. Dia sebenarnya hebat dalam silat ni apa? Hebatnya dia ialah bila orang lawan dia ataupun orang ingin bermusuh dengan dia tak akan bermusuh. Dia boleh buat orang tu sampai tak jadi musuh dengan dia. Itu hebat orang silat. Bukan hebatnya kita dapat patahkan serangan dia. Belum hebat. Hebatnya bila kita dapat berkawan dengan orang yang nak lawan kita. Ini baru hebat. Jadi seni mempertahankan diri itu sebenarnya. Diri itu ada apa? Ada berapa diri yang melengkapi diri itu apa? Ingat lagi dah. Ini pun nak membuktikan anak murid Ustaz Jo lah. Pak jarang-jarang guru sebut. Jadi bila kata belajar dari mana? Ustaz Jo.
mesti belajar. Diri ada berapa? Diri ada berapa? Menurut pegangan kami, diri yang melengkapi diri itu ada 5. Yang pertama, ruh. Yang kedua, jasad. Yang ketiga, akal. Yang keempat, hati. Yang kelima, nafsu. Tok guru lain nak kata banyak, nak kata lain, ada sandaran, betul lah. Nah, janganlah gaduh dengan mereka pula. Tok guru aku kata 5 lah. Nah, tok guru aku kata 2. Tok guru hang siapa? Dah, salah. Gaduh pula. Nah, kita tak diajar untuk taksub kepada guru. Guru yang baik dia tak mengajar anak murid dia taksub pada dia. Jadi, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka bila sebut seni mempertahankan diri, maka diri banyaklah yang nak dipertahankan. Seni mempertahankan roh, seni mempertahankan jasad, seni mempertahankan akal, seni mempertahankan hati, dan seni mempertahankan nafsu. Itu semua ada seni dia. Kena belajar. Nah, jadi kalau seni nak mempertahankan diri-diri ni, sebenarnya seni itu kita belajar daripada suatu ilmu yang membahaskan seni untuk mempertahankan diri yang sebenar. Ialah ilmu tasawuf. Dia bincang seni nak tahan roh ni macam mana, perasaan. Antaranya roh ini function dia perasaan, yang beri rasa. Nah, macam mana kita nak kawal dia? Jadi, begitulah keadaannya, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. Oleh itu, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan kepada ibadah itu, pada orang yang ingin beribadah, orang yang ingin beribadah mestilah melalui ataupun menyedari proses-proses menjadi seorang abid. Maka Al-Imam Al-Ghazali memberikan panduan pada kita. Yang pertama, orang yang ingin beribadah mesti mempunyai ilmu dan mesti juga ma'rifat. Ma'rifat yang dimaksudkan sini ialah mengenal Allah. Mengenal Allah. Jadi nak kenal Allah ni macam mana? Ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat tu ilmu apa? Ilmu tauhid lah tuan. Dia sebut ilmu ma'rifat tu ilmu tauhid lah. Pada mengenal Allah. Namun kamu belajarlah macam mana sekalipun, itu hanya dasar ilmu. Yang benar-benar nak memperkenalkan kamu dengan Allah Ta'ala siapa? Allah Ta'ala sendiri. Dialah yang akan memperkenalkan diri dia pada kita tuan. Tapi berdasarkan ilmu. Kalau tak ada ilmu, payah tuan. Nanti kan datang pula setan. Dia datang, sayalah Allah. Saya Tuhan. Diceritakan dalam kitab Minhajul Abidin pun ada. Ketika mana datangnya syaitan pada 2 orang. Yang pertama, orang yang banyak ibadah tapi ilmu tak ada. Ilmu apa yang dimaksudkan tu? Ilmu makrifat, ilmu kenal Allah. Yang kedua, orang ada ilmu, dia kenal, dia tahu, tapi dia tak beribadah pula. Fasik, orang yang banyak buat dosa besar, banyak tinggal ibadah. Jadi datanglah setan, datang pada orang pertama yang banyak buat ibadah tapi tak ada ilmu. Maka dia pun datang, dia pun kata, sudah sampailah masanya aku memperkenalkan diriku kepadamu. Akulah yang kau sembah. Wahai setan. Jadi cukuplah kepenatanmu selama ini yang berpenat lelah beribadah kepadaku. Aku sudah menerima kamu sebagai hamba-Ku. Apa orang yang beribadah tak ada ilmu yang akan kata? Terima kasih. Terima kasih ya Allah, kau telah terima aku sebagai hamba-Mu. Sebab dia tak boleh nak beza. Tapi bila setan ni pula datang pada orang yang tak berilmu, ada ilmu tapi bermaksiat. Dalam buku dia sebut, ketika itu setan tengah datang pada dia, dia sedang minum arak.
Nah, maka setan pun kata, akulah Tuhanmu macam mana tadi tu. Nah, maka setan pun kata apa? Apa orang yang menolak kata, hang tak payah bohong aku kan. Hang tak payah bohong aku tahu. Tak akan semudah itu setan, semudah itu Allah nak mengaku aku hamba dia. Aku pun tak beribadah pada Allah. Macam mana Allah nak terima ibadah aku? Nah, Allah nak terima aku sebagai hamba? Dia tahu yang tu setan. Begitulah keadaannya ilmu itu. Nah, jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka pada orang yang beribadah mesti ada ilmu, mestilah ada makrifat. Sekurang-kurangnya tahu. Pada tahap tahulah. Nah, tahu tak Allah ni wujud? Nah, tahu, okeylah. Sekurang-kurangnya tahu Allah tu wujud. Wujud Allah tak serupa dengan makhluk. Wujud Allah tidak terikat dengan tempat. Wujud Allah tidak terikat dengan masa. Wujud Allah tidak berjirim berjisim. Okeylah. Okeylah tu. Nah, supaya bila ada datang mengaku dia Allah, kamu boleh sangkal itu bukan Allah SWT. Okeylah. Tak payah gali dalam-dalam sangat. Takut gali-gali dalam, kamu yang masuk dalam lubang tu sendiri. Dah wujud Allah. Fikir. Wujud Allah. Kamu takkan mampu memikir zat Allah. Begitulah Nabi SAW ketika mana lalu di hadapan para sahabat yang sedang berbincang berkenaan dengan zat Allah. Maka Nabi kata apa? La tafakkaru fillah, tafakkaru fi khalqillah. Jangan kamu berfikir tentang zat Allah, kamu takkan mampu. Kalau kamu nak fikir pasal Allah, fikir dekat makhluk dia. Fikir kejadian-kejadian Allah. Fikir tentang kejadian Allah. Disitulah kamu akan dapat mengenal Allah. Tetapi hakikat sebenar Allah tu tidak seperti mana yang kita belajar, yang kita tahu. Tak sama dengan apa yang kita gambarkan. Namun, orang-orang yang beribadah dengan benar itu pasti akan dapat merasa akan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat rasa, insya-Allah. Sehingga rasanya itu membawa dia kepada apa? Rasanya itu membawa kepada dia rajin beribadah. Ini ada orang dia rasa dah dekat dengan Allah Taala lah. Dah dekat, sepatutnya lagi dekat lagi sembahyang, lagi dekat lagi puasa, lagi dekat lagi banyak beribadah, lagi dekat lagi baik akhlak dia. Ini lagi dekat lagi teruk. Tak dekat tu, merasa diri dekat dengan Allah. Sebenarnya kamu masih jauh dari Allah SWT. Jadi, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu, orang yang beribadah juga mesti melalui proses membersihkan diri, yaitu dengan bertaubat dari dosa-dosa. Selagi mana kamu tidak bertaubat dari dosa-dosa kamu, selagi itu kamu tidak akan mendapat hakikat sebenar beribadah. Antaranya kamu tak akan dapat kemanisan dalam ibadah, halawatul ibadah. Kemanisan dalam beribadah ni kita tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab terhalang dengan dosa, tuan. Kerana itulah orang yang rajin bertaubat. Lazimi taubat ini, tuan. Istighfar itu hanya kalimah taubat. Dan istighfar maknanya dah taubat dah? Belum. Istighfar itu hanya kalimah taubat, yang mana pada taubat itu ada muqaddimah dia, ada permulaan dia, muqaddimatut taubah. Jadi muqaddimatut taubah itu ialah yang pertamanya menyesal. Itu muqaddimah taubat. Orang yang betul-betul ingin bertaubat, yang pertama sebab apa dia nak taubat? Sebab dia menyesal. Menyesal apa? Menyesal dengan perbuatan dosa dia. Dia sesal. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, menyesal, dalam keadaan menyesal ni kita nak buat apa? Maka
dalam Islam, sebab ada orang bila dia rasa sesal dengan perbuatan dosa dia, kadang-kadang dia hukum diri dia sendiri. Betul? Dia jadi tak ketahuan. Masa dia duduk bergulungan dengan dosa lu, dia tak rasa macam tu. Tapi bila dah sampai masanya dia rasa menyesal. Contohlah, tuan-tuan pernah tak rasa menyesal dengan dosa? Yang mana dosa-dosa tuan tu dah lama dah tuan buat pun. Dah biasa dah duduk dengan dosa tu tapi tak rasa. Tapi bila sampai Allah berikan hidayah pada kita dan kita rasa sesal dengan dosa tu, macam mana rasa dia? Allah nak ampunkan tak aku ni, dia rasa macam tu. Ya Allah, ampunlah. Dia rasa tak ketahuan dia. Maka bila sampailah kepada rasa yang sebegitu, maka yang pertama, banyakkan istighfar. Jadi istighfar ini hanya muqaddimatut taubah. Istighfar ini hanya tanda pada seseorang itu menyesal. Tapi ada tak orang istighfar tapi tak menyesal? Ada. Ada je. Sebut mulut, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dengar nada pun tahu dah. Dia tak bertaubat sungguh-sungguh. Macam tu lah lepas mayang. Tak ramai kan orang istighfar lepas mayang. Saya tanya, tuan-tuan istighfar pasal apa? Sebab apa tuan-tuan istighfar? Nabi buat. Ya betul lah Nabi buat kan. Nabi buat kenapa? Kenapa Nabi buat? Kenapa Nabi istighfar? Istighfar itu ialah ucapan untuk penyesalan terhadap dosa. Jadi lepas mayang, dosa apa yang tuan-tuan buat sampai kena istighfar? Dosa yang tuan-tuan ada buat dalam semayang tadi. Kan? Rakaat pertama teringat janda, rakaat kedua teringat makan, rakaat ketiga teringat kunci kat motor. Mana jadi? Dosa lah. Dosa tak? Sah memang sah. Pada tahap fiqh itu yang saya kata tadi, ibadah betul saja tak cukup. Ibadah mesti benar. Ibadah mesti jelas. Maka kalau sekadar tadi itu, itulah masalah dia. Malam tadi lah saya pergi kuliah di UK Bestari. Maka saya sebut juga perkara ni. Pada menyatakan pada beribadah di dalam solat. Ketika mana kita solat, maka lintasan-lintasan akan datang di dalam solat. Itu biasa. Itu memang kerja daripada setan. Tuan-tuan angkat takdir je, setan pun ada kerja dia juga. Tuan semayang, dia pun ada kerja. Kacau orang semayang. Dia ada kerja dia juga. Jadi tuan-tuan kena berlawan lah. Bukan mudah-mudahnya tuan-tuan menyerah diri pada dia. Ini tuan-tuan tengah semayang, dia mendatangkan lintasan. Dia lintas kepala otak kita. Kunci motor ke mana? Dia lintas kunci motor ke mana? Ada. Kita melayan dia. Kita layan dia. Kunci motor kat mana? Dia lintas saja. Tapi yang kita fikir buat apa? Sedangkan kita tengah semayang, kita tolaklah dulu. Tolak. Itulah namanya kerja kebatinan. Kerja hati ketika mana semayang. Macam-macam kerja hati ni. Yang semayang ni nak kena tolak. Nak kena tolak apa? Nak kena tolak hasutan-hasutan, lintasan-lintasan. Dia lintas pasal kunci motor kita dah. Ni masa tengah baca Fatihah ni. Kat mana kunci motor? Tangan raba kat poket. Tak ada. Allah. Ini tengah baca Fatihah. Rokok pula. Rokok teringat. Sebab dia dah mula berfikir. Fikir mula-mula tu lintasan saja. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pada proses terjadinya sesuatu. Ada tak saya sebut benda ni pada tuan-tuan? Tak ada. Tak ada kena sebut lah. Tak ada kena sebut. Baik. Tuan-tuan,
terjadinya sesuatu perkara pada kita, contohnya kita minum. Sebelum minum ni, sebelum kita nak minum ni, tuan-tuan rasa sebelum minum ni perbuatan-perbuatan yang lain ada tak? Sebelum kita berjaya buat suatu perkara. Itu yang kita tak sedar. Sebelum mula saja, sebelum kita memulakan melakukan suatu perkara, sebenarnya kita dah buat 5 perkara. Ni kita tak sedar. Nah, dah 5 perkara dah yang datang dulu. Baru contoh, bukan boleh main-main duduk saja. Tak. Nah, tuan-tuan boleh duduk macam ni, sudah berlaku 5 perbuatan sebelumnya. Apa perbuatan itu? Yang pertama namanya Al-Hajiz. Apa jis? Al-Hajiz. Bukan najis. Al-Hajiz. Alif lam ha alif jim sin. Apa jis? Al-Hajiz. Nah, jadi apa cerita apa tu? Apa bukan lupa saya. Al-Hajiz. Nah, Al-Hajiz. Yang kedua, Al-Khatir. Ni saya bagi Arab dulu apa benda ni? Al-Hajiz, Al-Khatir. Tapi kalau saya sebut Melayu dia, ya tak ya, baru betul. Baru dia ya. Al-Hajiz. Kemudian datang Al-Khatir. Sebut kan? Al-Khatir. Alif lam kha alif ta ra. Al-Khatir. Okey. Yang ketiga, Hadithun Nafs. Hadithun Nafs. Yang keempat, Ham. Hamim, ha bulat. Hamim, ham. Yang kelima, Azmun. Atau dalam bahasa kita, azab. Azmun. Okey, sebut sekali lagi. Al-Hajiz. Yang kedua, Al-Khatir. Yang ketiga, Hadithun Nafs. Yang keempat, Ham. Yang kelima, azab. Tuan belajar kena ingat. Belajar tak ingat, apa nama belajarnya? Contoh, tuan semayang, tuan semayang, tuan tak ingat perkara yang menjadi syarat sah semayang. Tuan tak ingat. Syarat sah semayang tuan tak ingat. Serupalah saya kata, semayang tadi sah. Sah. Sila senaraikan syarat sah semayang sekarang. Lupa lah Ustaz. Ya Allah, macam mana boleh lupa pula? Tadi semayang macam mana? Yang semayang tadi yang kamu yakin sah tu, walhal kamu lupa perkara yang menjadi syarat sah semayang. Jadi macam mana kamu nilai sahnya? Jadi, kena ingat tak? Wajib ingat lah. Tak wajib ingat. Kalau tak ingat, macam mana kamu nak memastikan kamu sah semayang? Ketika mana kamu semayang tu, kamu tak tahu, kamu tak ingat, kamu tak tahu bahawa bila ada najis di tempat kamu semayang contohnya, ada najis, kamu tak tahu syarat sah semayang ialah suci pakaian tempat semayang diri daripada najis. Jadi yang kamu yakin sah, yakin sah kot ni sah kot. Pasal itu ramai ustaz dekat kedai kopi, pantai je hukum. Saya ada kat belakang, borak ikut suka. Haram kot, halal kot. Apa asal main kot? Kot tu pasal ragu. Dah ragu jangan cakap lah. Jangan cakap ragu. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, oleh itu belajar ini mesti ingat. Guru kami kata belajar itu ada syarat dia. Orang yang belajar itu dinilai kepada 3. Yang pertama, orang belajar mesti ingat. Orang belajar mesti faham. Dan orang belajar mesti beramal dengan apa yang dia ingat dan dia faham.
Habis kalau tak ingat, apa bukti belajarnya? Ya tuan-tuan ni, contoh orang rumah tak datang balik. Orang rumah tanya, apa pasal lama sangat kat surau bang? Nah, ustaz lama sangat kamu Nah, dah isyak pun jalan lagi dia. Nah, oh, lama juga ustaz ceramah ustaz. Apa dia ceramah bang? Nah, banyak sangat. Ayolah, bagilah tahu saya sikit-sikit. Dapatlah juga saya ilmu juga. Banyak sangat sampai tak ingat. Banyak sangat sampai tak ingat. Jadi apa rumah kita akan kata? Iyalah tu abang duduk. Ya Allah, betul. Itu yang hari ni kalau duduk kuliah, selfie dulu. Kuliah. Itu bukti datang kuliah. Belum bukti belajar lagi. Ada beberapa ramai orang datang kuliah tapi tak belajar. Betul tak? Berapa ramai orang datang sekolah tak belajar pun. Sebab belajar itu mesti ingat. Jadi usahakanlah ingatan. Usahakan tak ingat. Kalau kita lemah dari sudut mengingat, tulis. Lemah dari sudut tulis, penat. Ni rakam. Tujuan apa rakam ni? Tujuannya nak ingat balik lah. Nak ingat balik. Saya sendiri pun suka tuan-tuan rakam. Sebab saya akan tengok balik. Saya tengok diri saya sendiri. Saya banyak belajar daripada diri saya sendiri. Tengok sendiri. Ya. Lama dah aku sendiri pun. Walhal dengar diri sendiri tu. Dengar diri sendiri. Mana yang salah? Salah ni. Kita pula yang judge diri kita sendiri. Salah ni. Tak apa. Nanti next kuliah aku betul kan. Macam tu belajar. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, maka belajar mesti ingat. Jadi tadi dah sebut berkenaan dengan 5 proses terjadinya sesuatu perkara. Apa dia yang pertama? Dah sudah. Belum balik lagi ni. Yang pertama, al-hajiz. Yang kedua, al-khatir. Yang ketiga, hadisun nafs. Tuan, kalau saya yang mengajar tak ingat macam mana? Macam mana saya nak mengajar? Betul? Saya kena ingat. Jadi tuan-tuan yang belajar apa mesti ingat. Yang keempat, ham. Yang kelima, azam. Jadi kita ambil Melayu punya. Al-hajiz itu ialah lintasan. Lintasan ialah sebelum kita nak duduk apa semua pun mesti ini yang kita tak sedar. Mesti datang lintasan dulu. Terlintas nak duduk. Terlintas nak duduk. Lepas tu dia hanya lintasan. Banyak tak lintasan yang terlintas di pemikiran kita satu hari? Terlalu banyak. Kecuali kalau kau orang tidur. Tak banyak lintasan. Itu pun ada juga. Dalam mimpi. Panjang mimpi dia. Duduk dalam tu. Jadi yang pertama terlintas. Kita ambil contoh masjid. Ambil contoh surau. Terlintas surau. Terlintas. Maka guru saya kata, kalau terlintas perkara yang baik-baik, maka jadikan dia itu proses yang seterusnya. Jangan hanya lintasan saja. Kena jadi yang kedua. Apa dia? Al-khatir. Jadikan dia yang kedua, al-khatir. Macam mana nak jadikan dia yang kedua? Al-hajiz ini hanya lintasan. Tetapi al-khatir itu apa? Al-khatir itu ialah diulang-ulang. Al-khatir itu ialah ulangan. Iaitu al-hajiz tadi masjid. Al-khatir itu ulang-ulang. Masjid. Ataupun dia sudah mula berfikir. Dia dah tadi lintasan saja. Ni fikir. Masjid. Masjid ada apa ini? Yang terfikir itulah namanya al-khatir. Yang sudah dipikir-pikirkan. Diulang-ulang.
Jadi pernah dengar tak perkataan al-khawatir? Pernah dengar perkataan khawatir? Apa maksud khawatir dalam bahasa kita? Risau, bimbang. Jadi faham dah tuan kenapa kita bimbang? Apa maksud khawatir tadi? Diulang-ulang kan? Nah, kebimbangan tu datang kerana kamu mengulang-ulang suatu perkara tu. Kamu ulang-ulang. Nah, contohlah, matilah aku, matilah. Mati, risau. Datanglah kerisauan. Apabila dah cukup bulan dah. Alung datang. Apabila alung datang. Nah, cukup bulan duit tak ada. Jadi ulang. Risaulah. Kerisauan tu akan datang. Inilah dia al-khawatir. Al-khatir, nah, yang pertama al-hajiz tu lintasan, al-khatir itu ulangan. Maka guru kami kata kalau sampai dia datang al-hajiz, maka kalau yang baik-baik, nah, petua, ni petua yang diberi oleh guru saya. Kalau kata terlintas masjid, sebut dulu kat mulut. Masjid. Petua dia. Sebut kat mulut dulu masjid. Lalu otak pun kata, hang sebut masjid. Ada apa? Supaya kita nak provoke otak kita ni supaya berfikir. Tapi kalau datang al-hajiz lintasan yang buruk, biarkan ia berlalu begitu saja. Jangan fikir. Kalau kamu fikir, habis. Terjerat kamu nanti. Begitulah dalam sembahyang. Al-hajiz banyak tak? Banyak al-hajiz. Terlintas sekejap lagi. Nah, lintasan tu kita tak boleh nak halang. Itu memang kerja setan. Nah, kita semayang, dia pun semayang juga. Semayang dia apa? Memberikan al-hajiz. Dia beri lintasan. Walaupun yang baik pun, dia lintaskan kita yang baik-baik. Contoh dia lintaskan kita, lepas ni pergilah rumah mak ya. Ziarah mak. Sian mak, dah lama tak ziarah mak. Baik tak? Baik. Tapi yang dia suruh kita fikir dalam semayang, siapa suruh? Dalam semayang fikir mak lah. Dalam semayang nak fikir itu, nak fikir ini. Semayang tu apa? Semayang itu ialah untuk mengingati Allah. Allah sebut semayang itu adalah untuk mengingati aku. Jangan ingat yang lain. Ingat aku. InsyaAllah sesi yang akan datang saya terang seluruhnya al-hajiz, al-khatir, hadisun nafs, ham dan azab. Kalau kita tahu perkara-perkara ini, sekurang-kurangnya dapat membantu kita. Nah, dalam kita memahami terhadap perilaku, perbuatan, sehingga kita boleh jadikan setiap perbuatan kita itu ibadah, dan kita boleh menolak perbuatan-perbuatan yang mengajak kita ke arah kemaksiatan, insya-Allah. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah. Apa yang baik datang dari Allah, apa yang kurang baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Yang untuk malam ni al-hajiz ni, nanti al-khatir, hadis sunnah, dia ada penerangan dia. Nah, jadi supaya tuan-tuan faham bahawa dalam diri kita ini bermacam-macam gaya ni ada. Nah, ada lintasan, ada bicara hati. Okay? Ada tak bicara-bicara hati dalam hati kita? Bicara hati itu, tuan-tuan tahu tak bicara hati itu ada 4? Sudah. Nah, bicara hati yang datang daripada Allah, bicara hati yang datang daripada malaikat, bicara hati yang datang dari syaitan, dan bicara hati yang datang daripada nafsu. Macam mana nak nilai, macam mana nak tahu yang ni datang dari Allah, yang ni datang daripada malaikat, yang ni datang daripada nafsu, ni datang daripada syaitan? Sebab itulah, inilah pelajaran untuk kita mengenal kenal diri. Kenallah Allah Taala. InsyaAllah. Kula qauli hadza astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tuan-tuan doa, semoga Allah mempermudahkan urusan saya. Hari Rabu ni saya nak ke Mekah lagi. Doalah, dah kerja saya tuan. Nah, bawa orang kan. Jadi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام